Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Jacqueline und jetzt kita akan menggali lebih dalam dunia gramatik Jerman. Saat ini saya akan membahas mengenai Partizip 1 und 2 als Adjektiv dan temporale Nebensätze. Wir betreten das erste Thema Partizip 1 und 2 als Adjektiv. Fangen wir an. Partisip merupakan suatu proses merubah kata kerja baik dalam bentuk aktif maupun pasif menjadi sebuah kata sifat. Partisip 1 digunakan sebagai kata sifat apabila digunakan secara atribut atau terletak sebelum kata benda, mendeskripsikan tindakan aktif atau berbentuk aktif yang terjadi bersamaan dengan kata kerja lainnya, dan tindakan tersebut terjadi di masa sekarang. Bisa kita lihat di sini, partisip 1 dibentuk dari infinitif atau kata kerja dasar dan ditambahkan akhiran d. Rumusnya itu verben infinitif plus d. Contohnya, teman-teman bisa lihat di sini ada kata kerja schlafen. Partisip 1-nya menjadi schlafen. Ada penambahan huruf d di belakang kata kerja. Begitu juga dengan kata kerja lesen. Menjadi lessened. Ada penambahan huruf D, karena pada dasarnya partisip 1 rumusnya itu verben infinitif ditambah huruf D. Teman-teman pasti bertanya, terus penggunaan partisip 1 dalam kalimat itu gimana, Kak? Nah, di sini ada contohnya penggunaan partisip 1 dalam kalimat. Partisip 1 yang digunakan dalam kalimat akan mengalami deklinasi. Deklinasi tersebut tergantung dari kasus nominatif, akusatif, atau kasus datif, seperti pada adjektif Deklination. Dalam kasus nominatif, partisip 1 als adjektif digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan atau tindakan yang diterapkan pada subjek dalam suatu kalimat. Berikut adalah contoh dan penjelasan mengenai penggunaan partisip 1 als adjektif dalam kasus nominatif. Contohnya, der schlafende Hund ist braun. Schlafende di sini digunakan sebagai kata sifat dalam kasus nominatif untuk menggambarkan Hund atau untuk menggambarkan subjek. Partisip 1 selalu berkaitan dengan subjek kalimat. Dalam kasus nominatif, partisip 1 menyesuaikan diri dengan jenis kelamin dan jumlah subjek. Dalam kasus akusatif, partisip 1 als adjektif digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan atau tindakan yang diterapkan objek langsung dalam suatu kalimat. Contohnya, ich sehe den spielenden Hund im Park. Dalam kalimat tersebut, den spielenden Hund merupakan objek langsung dari tindakan sehen. Perlu dicatat bahwa bentuk partisip 1 akan menyesuaikan dengan kasus dan genus dari kata benda yang dijelaskan. Dalam contoh di atas, spielen berubah menjadi spielenden karena objeknya Hund berada dalam kasus akusatif. Sedangkan dalam kasus datif, partisip 1 als adjektif digunakan untuk menggambarkan objek yang menjadi penerima atau pengaruh dari aksi atau tindakan. Contohnya, er springt aus dem fahrenden Bus. Dalam kalimat tersebut, fahrenden Bus merupakan objek yang menjadi penerima pengaruh dari tindakan melompat. Dan kata dem menunjukkan bahwa objek ini berada dalam kasus datif. Selanjutnya, partisip 2 als adjektif. Partisip 2 merupakan bentuk partisip yang menggambarkan tindakan yang tidak aktif atau berbentuk pasif. Partisip 2 dapat digunakan sebagai kata sifat untuk mendeskripsikan tindakan yang berbentuk pasif yang telah terjadi sebelum kata kerja lainnya, dan tindakan tersebut terjadi di masa lampau. Contohnya di sini ada kata kerja fallen, partisip 2-nya gefallen. Ada kata kerja liegen, partisip 2-nya liegen. Begitupun dengan kata kerja yang lainnya. Pembentukan partisip 2 tergantung dari jenis kata kerja, dan setiap jenisnya memiliki perubahan yang berbeda-beda. Partisip 2 digunakan sebagai kata sifat akan mengalami deklinasi. Deklinasi tersebut tergantung dari kasus
nominatif, akusatif, dan datif. Teman-teman pasti bingung, gimana sih Kak pembentukan kalimat partisip suai als adjektif dalam kasus nominatif, akusatif, dan datif. Di sini ada contohnya, partisip suai als adjektif dalam kasus nominatif. Dalam kasus ini digunakan untuk memberikan informasi tambahan tentang suatu benda atau orang. Contohnya, das gekaufte Motorrad ist sehr cool. Kata gekaufte memberikan informasi tentang motorrad, tentang motor yang dibeli. Dengan demikian, partisip als adjektif dalam kasus nominatif digunakan untuk menjelaskan benda atau orang yang menjadi subjek kalimat. Yang kedua, partisip suai als adjektif dalam kasus akusatif. Dalam kasus ini digunakan untuk memberikan informasi tambahan tentang benda atau orang yang menjadi objek dari suatu tindakan. Contohnya, ich habe das gelesene Buch zurückgegeben, yang artinya saya telah mengembalikan buku yang saya baca. Selanjutnya ada partisip suai als adjektif dalam kasus datif. Dalam kasus datif digunakan untuk menjelaskan benda atau orang yang menjadi penerima tindakan dalam kalimat. Contohnya, der verletzten Frau wurde medizinische Hilfe geleistet. Materi yang kedua, kita akan membahas temporale Nebensätze. Apa sih itu temporale Nebensätze? Temporale Nebensätze adalah klausa yang digunakan untuk menyatakan waktu atau urutan peristiwa dalam sebuah kalimat. Klausa ini umumnya diawali dengan kata hubung yang menunjukkan hubungan waktu seperti before atau sebelum, nachdem setelah, seit oder seitdem sejak, während selama, dan bis sampai. Temporale Nebensätze mengindikasikan hubungan waktu antara dua peristiwa atau tindakan dalam satu kalimat. Yang pertama ada temporale Nebensätze before. Temporale Nebensätze before adalah klausa yang mengindikasikan hubungan temporal atau waktu dalam suatu kalimat. Klausa ini menyatakan suatu peristiwa atau tindakan yang terjadi sebelum peristiwa atau tindakan lainnya dalam kalimat utama. Contohnya, bevor ich zur Arbeit gehe, trinke ich immer Kaffee. Kalimat utama di sini yaitu trinke ich immer Kaffee atau ich trinke immer Kaffee. Contoh yang kedua itu bevor Sie in den Urlaub packen Sie Ihre Koffer. Kalimat utama atau Hauptsatznya di sini itu Sie packen Ihre Koffer. Selanjutnya ada nachdem. Nachdem merupakan klausa yang digunakan untuk menunjukkan peristiwa yang terjadi setelah peristiwa lain dalam kalimat utama. Contohnya, nachdem das Buch gelesen hatte, schrieb eine Zusammenfassung. Hauptsatznya atau kalimat utamanya di sini itu schrieb eine Zusammenfassung. Contoh yang kedua, Sie gehen auf spazieren, nachdem Sie zu Abend gegessen haben. Hauptsatznya atau kalimat utamanya di sini itu Sie gehen auf spazieren. Selanjutnya ada seit oder seitdem. Seit oder seitdem merupakan klausa yang digunakan untuk menunjukkan durasi waktu sejak suatu peristiwa terjadi. Contoh, ich trinke täglich mehr Wasser, seitdem ich mich entschlossen habe, gesünder zu leben. Contoh yang kedua, Sie lernt Deutsch, seit sie in Deutschland lebt. Selanjutnya ada während. Während merupakan klausa yang menunjukkan peristiwa yang terjadi pada saat yang sama dengan peristiwa dalam kalimat utama. Contohnya die telefoniert oft mit ihrer Familie, während sie im Zug sitzt. Yang kedua, wir haben viel gelernt, während wir im Ausland waren. Yang terakhir itu bis. Bis merupakan klausa yang digunakan untuk menunjukkan durasi waktu hingga suatu peristiwa terjadi. Contoh untuk penggunaan bis yaitu ich werde arbeiten bis meine Aufgaben erledigt sind. Contoh yang kedua, wir können raus spielen bis es dunkel wird.
Terima kasih telah menonton video saya. Saya harap dengan video ini dapat membantu teman-teman memahami materi mengenai Partizip 1 und 2 als Adjektiv und temporale Nebensätze bevor, nachdem, seit oder seitdem, während und bis. Jangan lupa untuk memberikan like, komen, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten terbaru dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Cus!